cukup bersemangat rakan kita di Johor FM. Dalam ruangan masa yang sama juga, kalau tadi kita bersama dengan rakan kita di konti Radio Johor FM, kita nak war-warkan juga satu perkara yang penting yang akan berlaku pada hari ini, iaitu berkenaan program Temu Anwar Johor Bahru yang akan dilaksanakan pada jam 2 petang yang bertempat di Dewan Sultan Iskandar Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai. Jadi bagaimana nak daftar? Senang saja, boleh terus saja ke laman sesawantemuanwar.com. Ini satu ruang dan juga peluang yang baik sebenarnya untuk mahasiswa bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bercakap mengenai mahasiswa ini yang menjadi satu kerisauan kita apabila menurut statistik yang dikeluarkan KPM, lebih kurang 300,000 pelajar lepasan SPM tidak mahu menyambungkan pelajaran. Munawar. Itu menjadi satu persoalan utama, khususnya mengapa pelajar lepasan SPM dan juga STPM ini tidak mahu menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita akan berbicara berkenaan dilema remaja pada hari ini bersama dengan tetamu kita, iaitu Encik Farhan Rahmat, iaitu perunding motivasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Apa khabar hari ini? Baik, sangat baik untuk topik pada hari ini, insya-Allah. Tapi itulah bila kita lihat pada jumlah tadi itu, memang kita risaulah bagaimana sebenarnya masa hadapan negara, sebab masa hadapan negara terletak kepada mereka sebenarnya. Tapi apabila tidak mahu menyambungkan pelajaran, dan yang paling kita risau apabila mereka sekarang lebih terbuka untuk mengatakan bahawa tidak berminat menyambungkan pelajaran. Bagaimana tuan menyaksikan situasi ini? Baik, pertama sekali terima kasih banyak pada sahabat Pagi Malaysia sudi menjemput saya pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan, topik yang kita bincangkan pada hari ini sangat-sangat membimbangkan. Jumlah yang disebut tadi, 300,000 orang pelajar lepasan SPM tidak mahu menyambung pengajian. Itu satu jumlah yang begitu besar sebenarnya, dan kalau diikutkan, ini merupakan jumlah yang menyebabkan negara kita sendiri pun mengalami satu kebimbangan bahawasanya bagaimana pula dengan peluang-peluang pekerjaan yang nanti akan diisi. Adakah golongan profesional tidak akan lagi ada di sana kerana bilangan itu tidak lagi mahu menyambung pelajaran. Jadi sebenarnya topik ini saya sangat-sangat dekat kerana selama 12 tahun saya menjadi penceramah motivasi di sekolah-sekolah kebanyakannya menengah di seluruh Malaysia. Saya melihat trend ini mula berlaku selepas COVID. Dan waktu COVID itu kita melihat transisi ini berlaku apabila wujudnya trend influencer ataupun pembina konten creator yang mana sebenarnya menjadi kebimbangan. Ramai pelajar yang beranggapan tak apa bang, saya tak study pun tak apa, sebab saya boleh buat cara lain untuk dapatkan wang ataupun pendapatan sebenarnya. Dan baru-baru ni saya dapat satu orang kata luahan hati daripada seorang kaunselor yang mana sekolahnya terletak di luar bandar di satu daerah di Kedah, yang mana kebanyakan pelajar-pelajar mereka sudah mula ada komitmen seperti motosikal, kemudian smartphone dan sebagainya, dan disebabkan komitmen itu mereka mula untuk bekerja. Jadi ini menyebabkan anak-anak muda kita sebenarnya dah mula beralih arah daripada nak belajar dan sebagainya kepada nak bekerja seawal usia 15 tahun, 16 tahun, dan bagi saya ini satu trend yang tidak begitu sihat, terutama dari sudut dunia pendidikan, kerana kita nak tengok anak-anak muda kita ini berkembang sebagai seorang anak muda yang ada idealism, sebagai anak muda yang ada cita-cita yang tinggi, tapi malangnya disebabkan oleh tarikan ke arah itu menyebabkan anak-anak muda kita tidak ada minat untuk nak sambung belajar. Jadi tuan-tuan perempuan yang menyaksikan kita punya slot pada pagi ini, sebenarnya ini merupakan satu wake up call untuk ibu bapa juga memerhatikan anak-anak supaya kalau tidak pergi peringkat lebih tinggi sekalipun, kita ada ruang lain kan, kemahiran dan sebagainya. Jadi saya ingat itu yang kita patut bimbangkan. Okey, ini situasi yang sangat membimbangkan untuk negara kita. So pastinya kita perlu mencari satu solusi untuk perkara ini. Dan mungkin kita boleh berikan gambaran kepada masyarakat, kepada generasi muda, remaja di luar sana. Apakah impaknya kepada negara, khususnya dalam usaha untuk kita melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Jadi kesannya kepada pasaran kerja akan datang, dan juga kita lihat sektor pekerja ini merupakan komponen yang sangat penting kepada pembangunan negara ke arah negara maju. Jadi bagaimana untuk gambarkan kepentingan hal ini? Baik, tuan-tuan dan puan, baru-baru ini saya baca satu berita, negara akan kehilangan 70% tenaga mahir sekiranya lepasan SPM tidak menyambung pengajian. Jadi menjawab soalan Munawar sebentar tadi, sebenarnya untuk mengisi kekosongan dari segi golongan profesional dan sebagainya ini, negara kita akan mengalami satu keadaan di mana ketandusan anak-anak muda yang mana mempunyai capability ataupun kebolehan untuk nak berada di posisi-posisi yang penting dalam negara kita. Dan mereka inilah yang akan membesar menjadi seorang
peniaga, seorang bapa, seorang suami, seorang isteri, tapi malangnya dari segi pelajaran itu mereka ke belakang, tertinggal. Jadi saya juga nak petik satu fakta yang mana merupakan KPM sahkan lebih kurang 30,000 orang pelajar tidak ambil SPM 2022. Ya. Wow. Jadi itu jumlah yang nampak macam 30,000, tapi sebenarnya itu jumlah yang kita patut bimbang. Dan kemudian angka sebenar adalah seramai 29,663 orang daripada 388,832 orang calon lepasan SPM. Jadi ramai itu. Dan satu lagi 70,000 orang pelajar tak layak dapat fijil SPM. Maknanya subjek bahasa Melayu dan juga sejarah tak lulus. Jadi apa yang kita nak harapkan daripada anak-anak muda kita yang mana bahasa Melayu dengan sejarah pun fail. Dan bila saya pergi ke sekolah-sekolah sebenarnya, saya selalu tanyalah buat bancian secara rawak kan. Siapa yang nak sambung belajar? Tuan-tuan puan, kalau dulu trend sebelum COVID, kita dapat saksikan yang anak-anak muda kita, dia hunger untuk dia nak sambung belajar, dia nak dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Tapi bila kita sekarang ni, saya ingat bukan saya sahaja, golongan guru pun sekarang ni dah bimbang kerana bila tanya siapa nak sambung belajar, saya yakin, saya percaya memang jumlah yang nak angkat tangan nak sambung belajar tu dah tak seperti dulu. Jadi sebenarnya negara kita dalam keadaan yang, bagi saya lah sebagai seorang penceramah motivasi, dalam keadaan yang membimbangkan kerana anak-anak muda kita ada banyaklah faktor-faktor yang menyebabkan dia dah tak ada minat untuk sambung belajar. Ya, saya berminat nak tahu faktor tu sebab ialah berbekalkan dengan pengalaman 12 tahun sebagai penulis motivasi, lebih dekat dengan anak-anak ini. Apa sebenarnya yang bermain di minda mereka sehingga kan mereka merasakan tidak mahu menyambungkan pelajaran? Baik, pertama sekali kita lihat antara faktor-faktor yang menyumbang ke arah anak-anak muda kita tidak mahu sambung belajar. Pertama sekali, mereka nak terlibat dengan ekonomi gig. Sebagai contoh, dalam dunia kita katakan sebagai rider, tak kisahlah di mana-mana pun, dia kata tak apa bang, saya dalam tempoh 2 tahun ni kalau saya kerja sebagai rider pun, hantar makanan dan sebagainya, sebulan saya boleh dapat dekat RM2,000. Dia nampak nilai itu. Nilai itu telah pun mengaburi matanya. Tak apa bang, kalau 2 tahun tu saya tak sambung belajar pun, saya dah dapat berapa ribu dah bang. Macam tu. Nampak tak? So dia punya pemikiran itu, anak-anak muda kita sekarang, dia nak sesuatu yang pantas, dia tak nak pening-pening kepala. Buat, dapat, habis. Dan itulah cycle dia. Kedua, mereka nak terlibat dengan dunia sebagai influencer. Tambah zaman sekarang ni, anak-anak muda kita ni, memang saya pun buat juga konten kan. Tapi bila saya masuk dalam TikTok tu, ialah kita pun nak educate. Tapi malangnya kadang-kadang ada anak muda yang beranggapan, oh senangnya buat konten, oh nak jadi kaya dan sebagainya. Dan baru-baru ini pun, kalau kita saksikan, saudara Khairul Amin pun ada keluarkan satu statement ketika beliau mendapat anugerah TikTok Awards baru-baru ini. Siapa nak jadi content creator, sambunglah belajar. Kita dapat lihat dari situ seorang content creator yang educated. Dia nak educate masyarakat bahawasanya nak jadi content creator boleh. Tapi kita kena ada satu orang kata pendidikan yang baik supaya nanti konten yang kita hasilkan pun bermutu. Bukan jadi seorang content creator yang mana sekadar nak viral akhirnya jatuh kan. Kemudian yang ketiga, ramai beranggapan yang sambung belajar ni tak dapat pekerjaan seperti yang diharapkan, tak setimpal. Dan yang keempat, nak kerja sebab ada komitmen bulanan. Dan yang kelima, kurang pendedahan dan juga galakan daripada ibu bapa dan juga rakan-rakan. Sebab ada ibu bapa yang saya dapat maklumat daripada budak-budak kan, ada mak bapak yang lebih rela anak mereka terus bekerja. Tak apalah, tak payahlah sambung belajar, tolong ayah, tolong mak, kerjalah. Sampai tahap macam tu pun ada. Dan ada kawan-kawan circle mereka ni yang mana buat apa nak sambung belajar, baik kita kerja. Jadi itu pengaruh rakan sebaya. Circle itu sebenarnya telah pun menyebabkan anak-anak muda kita kata, tak apalah, tak sambung pun tak apa, yang penting aku boleh dapat duit. Saya suka salah satu faktor yang Tuan sebut tadi. Salah satu faktornya adalah anak muda ni pada usia yang muda ini sudah mempunyai komitmen. Betul. Jadi adakah kita perlu beradaptasi dari segi kaedah pembelajaran kita untuk kita menarik minat lebih ramai golongan pelajar ini menyambung pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Sebagai contoh, kita perlu beralih daripada kaedah konvensional kepada kaedah yang lebih bersifat praktikal dan juga fleksibel. Sebagai contoh, untuk kita memastikan pelajar ini dapat bekerja dalam masa yang sama, dapat menyambung pelajaran. Adakah kita perlu ubah dalam situasi begini, Tuan? Baik, sebenarnya pendapat saya secara peribadi, anak-anak muda kita ni sebenarnya dekat sekolah remaja kan, pelajar ni, mereka ni ada pendedahan yang begitu luas sebenarnya. Dan saya ingat pihak KPM, sekolah dan sebagainya telah pun buat banyak program-program yang untuk menyedarkan anak-anak muda kita tentang pentingnya untuk sambung belajar ni. Dan saya sebagai penceramah pun selalu ingatkan kepada anak-anak muda ni, kalau tak nak sambung belajar daripada laluan akademik tu, pergilah masuk kemahiran.
kemahiran dan sebagainya. Sebab di situ pun sebenarnya kebolehpasaran untuk yang ada kemahiran ni sangat-sangat luar biasa dia punya kebolehpasaran. Dan baru-baru ini pun saya sembang dengan seorang pelajar yang mana dia datang servis aircon kat rumah saya kan. Saya tanya dulu lepas habis saya buat apa, dia kata dia sambung Giat Mara and then belajar tentang aircon. Jadi sebenarnya anak-anak muda kita ni dia ada pilihan. Nak jadi content creator ke nak pergi ride ke dan sebagainya, tak kisah, itu satu sampingan. Tetapi dia perlu fikirkan di masa akan datang, takkan dia nak buat benda tu selama-lamanya. Dan saya saksikan sendiri pun kebanyakan content creator, dan baru-baru ni pun saya tengok ada rider yang kata baru-baru ini bersama program dengan Yang Amat Perdana Menteri dia kata kami pun tak nak lama dalam industri ini. Jadi mereka pun nak cari satu kemahiran yang mereka boleh gunakan sebagai satu kerjaya jangka masa panjang. Tapi anak-anak muda kita ini dia punya pemikiran dia terlalu singkat. Dia nak keseronokan yang sementara sehingga dia lupa masa depan dia lebih jauh lagi. Jadi sebenarnya bagi menjawab soalan tadi, saya ingat perubahan dari segi pendidikan itu saya ingat tidak pun kita perlu ubah. Tetapi kita perlu menyedarkan kepada anak-anak muda kita bahawasanya penting untuk memilih laluan yang betul untuk nak sambung belajar. Dan bagi saya pendapat di sekolah, peranan kaunselor juga merupakan peranan yang cukup penting untuk menunjuk arah kepada laluan untuk anak-anak muda kita nak sambung belajar. Saya mengambil kembali fakta yang dikongsikan oleh Tuan Sepetar tadi. Lebih kurang 30,000 yang tidak mahu mengambil ataupun menduduki SPM pada baru-baru ini. Tapi itulah, bila tak ambil SPM, bila keluar tetap mendapat pekerjaan. Kerana mereka di luar sana tetap menawarkan dan juga memberikan pekerjaan kepada mereka. Kita tidak ada satu standard yang mengatakan kalau tidak ada SPM tak boleh langsung dapat pekerjaan. Wajib itu tidak ada. Jadi bagaimana Tuan? Betul. Sebenarnya sekarang banyak bidang pekerjaan yang dia punya kualifikasi ataupun terlalu rendah. Tak ada SPM pun boleh bekerja. Jadi itu merupakan satu pintu yang menyebabkan anak-anak muda kita tak apa kan, kita dah habis sekolah kita boleh kerja juga. Jadi itu antara satu masalah juga yang saya rasa membelenggu anak-anak muda kita. Dan kalau ingat zaman kita sekolah dulu kan, kita punya hala tuju, kalau kata pada waktu itu, waktu kita SPM tu, takut macam mana pun, kita gementar macam mana pun, tetap kita datang untuk ambil SPM. Kita langgar. Kita langgar je. Tapi budak-budak sekarang sampai tahap ada yang tak datang terus pun ada. Jadi bagi saya, itu satu perkara yang sebenarnya kita patut bimbang. Sebab adik-adik kita ni sebenarnya dia perlukan satu guidance, bimbingan yang betul. Kerana sekarang ni begitu banyak toksik. Nampak influencer tu, dia boleh berjaya tak sambung belajar. Benda tu dikaburi. Jadi ini merupakan satu peluang kepada rakan-rakan yang mana sekarang ni terlibat dalam dunia content creator, yang mana yang sambung belajar. Kalau boleh kita educate. Sebab gunakan platform itu dengan kita punya ratusan ribu followers yang ada, kita gunakan peluang tu untuk spread positive vibe kepada anak-anak muda kita. Kerana gusar satu hari nanti anak-anak muda kita tidak akan lagi mahu untuk belajar. Dan perkara ini sebenarnya bukanlah tingkatan 5 sahaja yang cakap tak nak sambung belajar. Kalau saya ceramah menengah rendah sekalipun, Form 1, Form 2, siapa nak sambung belajar, tuan-tuan dan puan? Sangat mengecewakan. Itulah macam Syafiqah cakap tadi kan, ada yang kita lihat situasi dalam pasaran kerja kita ni, lepasan SPM pun kalau tak ada SPM sekalipun boleh bekerja. Namun adakah kita perlu menilai beberapa isu seperti ialah mungkin dilema dalam kalangan mahasiswa selepas habis pengajian, isu pengangguran, dan juga satu lagi perkara mungkin kita boleh teliti adalah berkenaan dengan isu ataupun kadar gaji lepasan ijazah yang mungkin tidak setimpal dengan apa komitmen yang ada khususnya di bandar. Jadi pandangan tuan dalam hal ini bagaimana? Baik, saya tak menolak kemungkinan bahawasanya anak-anak muda kita yang bekerja di awal usia ni, yang tak minat nak sambung belajar ini, kadang-kadang atas faktor mereka juga ada desakan hidup. Itu tak dapat dinafikan. Sebab saya pernah jumpa pelajar yang dia kata dia terpaksa bekerja kerana ibu bapa dia sakit. Ada yang sampai terpaksa bekerja untuk nak dapatkan wang saku kerana mak ayah dia tak berikan wang saku. Itu merupakan satu isu yang mana kita pun tak dapat nak kawal. Dan kita pun agak bersimpati dengan nasib pelajar yang sebegini. Tetapi kalau ada pelajar yang cakap, bang, saya kerja sebab saya nak orang kata apa, nak dapat income sebab mak saya tak ada income yang cukup. Kadang-kadang ada sekolah yang kata kita pergi lawat rumah budak-budak ni, kadang-kadang mak ayah dia okey je. Tetapi anak-anak tu yang kata nak kerja sebab nak improve ekonomi, bagi saya itu semua satu alasan untuk dia nak lepaskan diri untuk nak dapatkan pekerjaan dan juga wang sampingan tu. Tapi saya tak menolak kemungkinan bahawasanya anak-anak muda kita ni sebenarnya dia menjadi sebegitu kerana dia tidak
ada satu role model. Contohnya kalau kata ada abang-abang atau kakak-kakak lepas SPM yang sambung, dia nampak masa depannya pun macam tu juga. So bagi saya sebenarnya, untuk menjawab soalan ini, sebenarnya anak-anak muda kita ni perlukan mentor, perlukan dia punya penunjuk arah yang betul. Kalau tidak, dia akan jadi sangat-sangat Ya, betul. Nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Pelajaran ni sebenarnya dianya memanusiakan manusia. Betul. Itu yang paling penting. Yelah, kalau nak jadi role model, boleh jadi role model lah. Itulah. Kita kena kongsikan juga kepada mereka di luar sana. Betul. Mungkin ada yang kata, glamournya keluar TV, jadi pengacara. Tapi kita kena sambung belajar, ya. Betul. Nawan dulu belajar mana? Saya belajar di UKM. Di UKM. Ambil apa masa tu? Pengajian linguistik. Linguistik. Pengajian bahasa Melayu. Jadi sangat pentinglah untuk kita war-warkan kepada anda semua. Sebenarnya banyak pilihan yang ada, sama ada untuk anda melanjutkan pengajian untuk peringkat akademik di institusi pengajian tinggi ataupun di bidang TVET sebenarnya. Banyak keperluan yang boleh anda ambil di situ untuk kita manfaatkan bersama. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada tamu kita, Encik Farhan Rahmat yang merupakan perunding motivasi. Kita harapkan platform ini dapat memberikan kesedaran kepada golongan remaja di luar sana untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan rakan kita untuk Cerita Pagi Pulau Pinang. Program penyemarakan seni budaya Pulau Pinang. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita, Sharmila Rastam. Silakan.